lagu Keningau FM malam ini bersama Anisha Dawles untuk perinciannya. Anne, silakan. Ya, Azam. Tinggal beberapa jam lagi juara lagu Keningau FM antara program tonggak stesen Radio RTM di pedalaman akan berlangsung di Taman Bandukan Keningau menampilkan 15 calon pemenang menerusi 3 kategori. Terus saja bersama Gabriel Michael Stone dengan butirannya. Terima kasih, Anne. Persiapan kini giat dilakukan untuk memastikan kejayaan juara lagu Keningau FM. Untuk pengetahuan semua, sebanyak 15 lagu bakal berentap dengan hadiah keseluruhan berjumlah RM23,600. Lagu yang terpilih juga untuk malam ini adalah berdasarkan undian radio. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut bersama saya, pengurus Keningau FM, Puan Ivy Rudolph. Selamat petang, Puan. Ya, selamat petang. Baik, Puan. Bagaimana persiapan akhir untuk acara malam ini? Seperti yang anda lihat di belakang saya ini, persiapan setengah giat dijalankan walaupun musim hujan ataupun masa hujan sekarang ni, tapi para petugas pun sibuk untuk melancarkan ataupun mencantikkan lagi pentas untuk malam ini. Baik, Puan. Apa keistimewaannya penganjuran kali ini? Baik. Untuk kali ini, sebab sebelum ini kita biasa melakukan ataupun menjalankan program ini di Dewan Masyarakat. So kali ini kita buat yang berbeza sikit, iaitu di luar kawasan di Taman Bandukan Riverside Resort ini. Okey, bagaimana Puan melihat kepentingan penganjuran acara seumpama ini untuk menaikkan industri seni khususnya di Sabah atau lebih dekat Keningau ini? Baik, okey. Kebanyakan artis ataupun peserta-peserta yang bertanding pada malam ini adalah di kalangan artis biasa ataupun yang masih baru dalam industri seni. Jadi saya lihat lagu-lagu yang dipertandingkan dapat memperluaskan lagi lagu mereka di corong-corong radio, bukan sahaja di corong radio kerajaan tapi di juga corong radio swasta. Baik, Puan, terima kasih. Baik, sekian saja laporan dari kami. Teruskan menonton berita RTM. Kembali kepada Anne di studio. Silakan. Ya, terima kasih Gabriel. Dilanda banjir ketika meraihkan Hari Raya Aidilfitri bukanlah sesuatu yang dijangka oleh penduduk terjejas khususnya di daerah Beaufort. Apatah lagi sambutan kali ini membenarkan aktiviti kunjung mengunjungi yang terpaksa dihentikan susulan air mula menaiki beberapa kawasan. Mazrona Kelinggalan ada laporannya. Meskipun perit rumah dilanda banjir, namun tidaklah menghalang penduduk ini merasai kemeriahan Syawal dengan cara sederhana di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Penduduk yang ditempatkan di PPS Dewan DSP Dun Banir Beaufort ini datangnya dari 4 kampung iaitu Kampung Suasa, Kampung Klias 3, Kampung Kubu dan Kampung Pintas yang mula ditempatkan sejak Selasa susulan air naik mendadak di kawasan mereka. Mujur sebelum dipindahkan, mereka sempat membawa kuih raya untuk dijadikan juadah menjamu rakan-rakan dan sanak saudara di PPS ini. Itulah, di sini pun dapat juga lah kami macam beraya-raya lah sama kawan-kawan begitu. Sebab masing-masing ada juga bawaan kuih-kuih raya lah begitu kan. Mudah-mudahan kan besok-besok lusa-lusa air ni surut betul, dapatlah kami balik. Tahun ini dan tahun lalu kami beraya di sini. Tahun ini yang paling terkejut lah. Dah orang bilang kurang dah. Tiba-tiba raya kami tahun ini sambil beraya sambil menerima banjir. Ini kuih sapi. Ya, budak-budak bawa. Saya punya anak tinggal aja ada di rumah tuh. Punya apa nih perasaan macam rindu. Ada juga anak-anak aku cucu aku nih. Amatir raya kami ini di sini lah di pemindahan banjir nih. Tertinggal sudah kampung halaman kami di Suasa. Kami sini berraya, happy lah semua. Anak saudara, anak beranak. Dapat juga jumpa-jumpa. Belum lagi di kampung, belum lagi terpikir rumah dulu. Sudah kami kena pindah. Ya, jumpa sudah sini. Begitulah suasana di PPS ini walaupun terpaksa tinggal di sini buat sementara waktu, sementara menunggu banjir pulih tetapi ia tidak disia-siakan, sebaliknya dimanfaatkan dengan meraihkan Aidilfitri walaupun kecil dan sederhana tetapi penuh dengan kegembiraan. Mazrana Kelinggalan, Berita RTM. Selamat Hari
Pelanjutan program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids sehingga 31 Mei ini terus mendapat sambutan baik dalam kalangan ibu bapa. Keputusan tersebut memberi peluang untuk mendapatkan vaksin COVID-19 secara percuma kepada anak-anak berusia 5 hingga bawah 12 tahun mereka. Kru berita RTM berkesempatan menemui beberapa ibu bapa di salah sebuah PPV yang masih beroperasi di Dewan Serbaguna Luyang. Sebagai seorang ibu bapa, saya rasa saya patut berikan anak saya vaksin dan saya bertanggungjawab untuk memberikan mereka vaksin. Kita yang duluan ambil vaksin kan, kita sudah merasa sendiri yang macam mana vaksin itu berfungsi di dalam badan kita. Jadi saya perlu dan saya yakinlah dengan vaksin jika diberi dengan kanak-kanak. Sebagai ibu bapa, saya rasa itu lebih baiklah sebab masih banyak lagi orang yang belum keluar untuk vaksin anak-anak kan. Jadi mungkin mereka ada peluang ni lebih banyak masa lagi lah nak buat benda ni semua. Kebaikan untuk ibu bapa yang bekerja, kamu boleh pilihkan hari 6 ataupun hari Minggu untuk membawa anak-anak pergi vaksin. Sekurang-kurangnya pelanjutan tarikh ini sampai ke 31 hari bulan 5. Saya bersyukur jugalah sebab tarikh untuk vaksin PKIDS itu dilanjutkan. Sebab untuk ibu bapa yang bekerja yang macam saya, ada masalah untuk bawa anak pergi ambil vaksin. Saya menyokong penuh ini kerajaan ataupun kesihatan menyambung terus tu tarikh dan untuk divaksin untuk anak-anak semua. Pada Khamis, Timbalan Menteri Kesihatan 1 Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali telah mengumumkan pelanjutan selepas mengambil kira sambutan Aidilfitri dan cuti kelepasan am yang jatuh pada tarikh akhir pemberian vaksin serta penutupan pusat pemberian vaksin PPV. Sempena Bulan Keamatan, Persatuan Sukaseni dan Persatuan Bantuan Masyarakat Sabah Bantu dengan kerjasama Stage Production akan mempersembahkan satu teater musikal bertajuk Huminodun Princess of Nabalu The Musical pada 28 dan 29 Mei ini di Auditorium Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sabah. Teater mengetengahkan penceritaan seorang wanita bernama Huminodun yang dikorbankan demi kelangsungan hidup kaum Kadazan Dusun sejak ratusan tahun dahulu. I think tidak ramai in our golongan belia tidak berapa aware kita punya penceritaan mitos yang ada di Sabah dan Sarawak kan, specifically in Sabah lah. So one of it is the penceritaan Huminodun lah. Untuk teater Huminodun ni, musical ni, kami cuba terapkan something yang orang cakap cerita legenda macam ni, Huminodun apa semua ni diangkat dan dia takkan dilupakan walaupun dari generasi ke generasi. Saya sangat berbesar hati dapat dipilih dan terima kasih jugalah kepada mereka yang mempercayai saya punya bakat dan kebolehan lah. Berdurasi sejam 30 minit, teater ini turut dijayakan pelajar Universiti Malaysia Sabah, jurusan Kebudayaan Akademi Seni dan Teknologi Kreatif Farid Hawari dan Nancy Marcus. Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Utamakan keselamatan semasa pemanduan, bukannya kelajuan. Sabar serta toleransi semasa di jalan raya. Janji selamat dan gembira bersama keluarga. Kembali bersama Azam Hussein. Silakan, Azam. Baik, terima kasih.